amanah khadam DAP atau Anwarinas atau pengkagum Tun atau ... Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini. Jadi kami mengharapkan perbincangan ini lebih interaktif bersama dengan anda. Sekarang pun dah bolehlah nak tujukan soalan kepada kami, insya-Allah. Baik YB, sebelum kita pergi kepada tajuk, saya mewakili sahabat-sahabat sebagai rakyat Marhain, ahli-ahli amanah, juga rakyat Malaysia khususnya. Ramai juga yang bertanya tentang apa yang begitu kecoh di media sosial ataupun di media-media utama yang menyatakan tentang keputusan yang dibuat oleh Datuk Husam Musa, peletakan jawatan beliau daripada amanah, yang menimbulkan pelbagai provokasi. Malah diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk memastikan bahawa amanah terus kucak kaca, sedangkan kita di sini tiada apa-apa pun yang berlaku. Tetapi itulah yang ingin diketahui oleh rakyat. Mungkin penjelasan sekali lagi daripada YB. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, Zawazi sihat Alhamdulillah. Saya bawa balik daripada Sabah. Dia kecoh pasal isu COVID di sana. Tetapi jumlah dia naik meningkat kiranya dengan agak ramai. Tetapi alhamdulillah sebenarnya ianya terkawal di kawasan-kawasan yang tertentu. So atas sebab itu maka balik-balik tak payah masuk kuarantin lah. Kalau kena masuk kuarantin saya akan patuh lah. Kita tak buatlah dengan cara-cara yang orang lain lah. Kita kena patuh dengan peraturan kerana dalam kita maksudnya nak jaga keselamatan orang ramai. Betul, kita setuju. jangan fikir diri kita kan. Tapi alhamdulillah Sabah ni dari segi umumnya clear. Hanya tempat-tempat yang tertentu. Baik. Berhubung dengan apa yang sekarang ni duk sibuk atas media sosial, keluar muka depan sinar lagi kononnya amanah ni sedang bergolak. Tak habis-habis orang membuat andaian amanah ni sedang bergolak. Mungkin kerana dia nampak parti lain banyak bergolak lah kan. Maka dia rasa amanah pun mesti bergolak juga. Tapi alhamdulillah sebenarnya tak ada masalah dalam amanah. Husam telah bertemu dengan Mat Sabu sebelum kita punya mesyuarat amanah nasional dan menyerahkan surat letak jawatan dan dia telah panjanglah berbincang dengan Mat. Dia kes empat mata lah bertemu. Dan bila Mat Sabu datang ke mesyuarat nasional, Mat Sabu pun brief kita lebih kurang. Pokoknya dia kata Husam nak tumpu kepada kawasan dia sendiri, iaitu Kota Baru, dan juga bantu di peringkat negeri di Kelantan. Tetapi dari sudut peranan di peringkat nasional tu dia merasakan agak sukar oleh kerana dia berada di Kelantan yang mana kalau kita ingat balik semasa PRU ke-14 memang prestasi kita agak teruk. Banyak yang kita bertanding hilang deposit. Sebenarnya bukan sekadar kalah, tapi hilang deposit kecuali hanya beberapa kursi parlimen, kalau tak silap saya parlimen Kota Baru, dan ada satu lagi lah saya tak ingat lah kan, yang menang lah, yang bukan menang, tak menang, yang tidak kalah hilang, tapi tak tidak hilang depositnya. Dan pada ketika itu mungkin ada dua sebab lah. Nombor satu, amanah pun baru, Pakatan Harapan pun baru, dan kita pakai lambang pun lambang keadilan, yang mana mungkin bagi orang di pantai timur mungkinlah ianya tidak sekukuh ataupun dilihat sekuat berbanding UMNO dengan PAS, yang pada ketika itu diramalkan oleh beberapa orang bahawa BN akan menang. Dan BN akan memerintah Kelantan dan juga Terengganu. Maka ramai yang nak elak itu, daripada itu berlaku, mereka menyokong PAS. Akhirnya PAS yang menang, dan kita ni yang pihak ketiga ni dilihat sebagai apa dalam istilah bahasa Inggeris dia kata also ran lah, iaitu bertanding jugalah, tapi tak begitu dilihat
sebagai pesaing. Ya. Dan tak lama lagi ramai yang meramalkan akan ada pilihan raya ke-15. Ya, lalu bagi saya lah ya. Memang Husam dia fikirkan benda ini ya. Dan itulah sebabnya mengapa dalam pemilihan tahun lepas dia tak bertanding. Husam tak bertanding ya. Dan bila dia tak bertanding, kita pun heran. Dan kita pun lantik dia sebagai naib presiden. Dan dia atas sebab tidak mahu mengecewakan kehendak rakan-rakan, dia terima. Ya, tapi mungkin bagi dia dah fikir Kelantan ni masalah, Terengganu ni masalah. Dia nak beri tumpuan kepada Kelantan dan Terengganu. Ya, dan itulah sebabnya kenapa dia tak bertanding. Tapi akhirnya bila kita desak juga dia terima. Ya, tapi akhirnya bila bau-bau ni dia fikirkan balik mungkin dan dia rasakan dia kena beri tumpuan kepada Kelantan dan khususnya kawasan Kota Baru kerana Kota Baru tu dia bertanding, dia tak hilang deposit tapi kalah. Tapi ianya merupakan satu kawasan yang ada potensi yang sekiranya dia benar-benar menggemblengkan segala jentera dan dia berikan fokus dan sebagainya. InsyaAllah PRU ke-15 ni ada rezeki beliau ada kemungkinan kita boleh menang di beberapa parlimen. Mungkin DUN takkan berlaku lah kerana kerajaan Kelantan pun dah kata kalau ada PRU 15 peringkat nasional, peringkat parlimen, DUN takkan bubar, dia kata. Maka kita akan tumpu kepada parlimen dan kita kena menang paling kurang satu parlimen. Ya, dan saya rasa itulah hasrat yang disampaikan oleh Husam kepada Mat dan memandangkan itu merupakan satu perkara yang kita pun inginkan anak ataupun kerusi sulung kita di negeri Kelantan, maka kita bersetuju untuk menerimanya. Tetapi Jawatankuasa Nasional, pimpinan nasional membuat keputusan macam mana pun kita tak boleh benarkan Husam tidak berperanan di peringkat nasional. Paling kurang dia bertindak sebagai penasihat ataupun pemantau biro-biro yang utama seperti strategi, komunikasi, biro pilihan raya dan sebagainya supaya dia tak hilang. Pasal kita anggap dia sebagai salah seorang pimpinan utama. Kita kena faham dalam amanah ni kita ni semangat setia kawan dan kebersamaan tu cukup mendalam kerana kita telah lama bersama lama bersama dengan Husam tu daripada zaman dia bersama dalam PAS, kita keluar, kita zaman bersama kita keluar daripada PAS, kita tumbuhkan amanah dan sebagainya. Memang kita anggap dia sebagai salah seorang star kita pimpinan utama kita. Maka kita nak dia kekal di peringkat nasional, tapi kita faham hasratnya so bila hormati dia memohon hasrat juga kita hormat, kita setuju, tapi pada masa yang sama kita nak tawarkan hanya pada mesyuarat 7 hari bulan September ke 6 hari bulan September itu sepatutnya saya keluarkan kenyataan. Tetapi oleh kerana tawaran untuk dia menjadi sebagai penasihat itu ataupun ada yang cadang sebagai pengerusi tidak dimuktamadkan lagi kerana tak bincang dengan dia lagi, kerana nak dapatkan persetujuan dia dulu kan. Sekarang kita buat kenyataan kita tawarkan dia, tiba-tiba dia tolak lagi lah jadi sikit kan. So kita nak kena duduk dan bincang dengan dia dan insya-Allah ianya akan dapat diselesaikan dalam lepas tu kita pula sibuk dengan Sabah lah kan. Ini menjadi masalahnya. Tapi saya dah keluarkan kenyataan menyatakan bahawa benda ni sedang dibincang dan kita tawarkan kepadanya dan kita harap dia akan terimalah supaya paling kurang dia masih ada di peringkat nasional kerana kita rasakan bahawa dia memang pimpinan peringkat nasional, hanya dia nak tumpu kerana PRU parlimen ni bila-bila masa. So kita faham tu. Jadi tiada istilah berkecil hati dengan presiden sebagainya? Tak ada. Ni semua rekaan dia orang. Jadi nak kecil hati apa pasal benda ni, semua yang kita buat keputusan dalam amanah ni orang tak faham. Ini ada sikit sebanyak hubung kait dengan tajuk kita lah kan. Dalam amanah ni kita ni apa yang dikatakan
collective leadership, kepimpinan bersama. 18 yang digugurkan setandan dulu daripada PAS dulu, kita bersama. Walaupun sekarang ni yang ada yang macam Datuk Kamarudin Jaafar dia masuk PKR, lepas tu dia ikut Azmin dan sebagainya, dia lompat ke belah Perikatan Nasional, tu satulah. Tapi kebanyakan yang 18 tu kita bersama, kita asaskan amanah dan dalam semua keputusan memang kita bincang. Ianya collective leadership, dia tak ada seorang ni parti Mat Sabu ataupun ini parti Khalid Samad ataupun ini parti Dr. Zul ataupun kita semua ikut dia, ya. Dia bukan macam ini satu kelainan, ya. Dan kita bukan jenis yang ikut mana-mana orang. Kalau kita nak ikut mana-mana orang, nak jadi macam dulu PAS tuduh kita gilakan Anwar lah, pentingkan Anwar lebih daripada Anwar lah. Tapi kita bukan begitu, ya. Kalau kita nak jadi jenis yang gilakan orang dan ikut dan patuh kepada seorang, apa dia nak, kita stay in PAS lah, kita kekal dalam PAS lah. Ya, kita dengan bersama lah dengan geng Walau On tu, ya. Tapi kita tak begitu. Kita semua ada kemampuan untuk berfikir, berhujah dan sebagainya. Dan kalau ingat dulu ada sekali Mursyidul Am PAS pernah mengeluarkan kenyataan masalah dengan golongan profesional ni bila berhujah tu kalah, dia kata. Golongan profesional ni menang, golongan ulama kalah dalam berhujah dalam mesyuarat, ya. So ini memang susah bagi dia orang, ya. So itulah hakikatnya, amanah ni begitu. Ya, kita bukan pengikut. Ya, kita ada idea kita, kita ada prinsip kita, dan itulah yang kita usahakan bersama, ya. Baik. Okey, itu dia penjelasan YB untuk sebelum kita masuk kepada tajuk kita pada malam ini. Tapi ia berhubung kait sebenarnya apabila berkata YB mengatakan bahawa bukannya taksub kepada seseorang pemimpin dan sebagainya. Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini, tentang amanah dikatakan khadam DAP ataupun Anwarinas, ataupun kata yang ni taksub kagum pada tun ataupun Itu yang kita nak bincangkan. Sebenarnya YB kalau nak bincangkan, apabila saya dapat tajuk ini, persoalan pertama yang bermain di minda saya, kenapa wujudnya istilah khadam DAP? Kenapa wujudnya istilah Anwarinas? Kenapa wujudnya istilah dalam golongan kononnya, dalam amanah itu ada golongan yang pengkagum kepada Tun M dan sebagainya? Silakan Pak YB. Yalah, ni mungkin ya, pasal kebanyakan orang jenis yang ikut. Dia tak ada pendirian yang tersendiri, yang mana yang dia hasilkan daripada perbincangan dan perbahasan. Ya, sama ada dia ikut orang ni ataupun dia ikut orang tu. Maka bila orang tengok pada amanah, dia rasa amanah pun macam itulah. Ni ada yang ikut A, ada yang ikut B, ya. Kamu sama ada kamu A ataupun kamu B, ya. Dia kalau ikut A kena A je, jangan khianat pada A, ya. Tapi amanah tak begitu. Dan istilah khadam DAP ni keluar bila diorang tak faham kenapa kita nak keluar PAS, ya. Kenapa tak nak ikut ulama kononnya lah, pada tahun 2015 tu lah. Pada tahun 2015. Kenapa nak tubuh parti baru, apalah kekurangan yang ada pada PAS? Kita ada ulama peringkat antarabangsa lah yang diiktiraf satu dunia lah, apalah. Pasal dia tak faham. Kita ni berjuang atas dasar prinsip. Prinsip kita nombor satu ialah tolak perkauman, ya. Ni yang dulu saya sebut menggempur asabiah, pemikiran asabiah, ya. Ucapan apa dia kata, ucapan dasar Presiden parti PAS bila mula-mula berlakunya kepimpinan ulama. Di antara yang tajuk ucapan dasar ialah menggempur pemikiran asabiah. Nombor satu. Nombor dua, menentang kezaliman. Kezaliman ni termasuklah soal rasuah, penyelewengan, rompak harta negara dan sebagainya. Maka bila PAS dilihat, dan memang kita tahu benda ni pasal kita duduk dalam AJK pusat, kan. Lalu bila kita nampak dia ni dah condong, dah lain macam dah nak dengan UMNO ni. Dia dah bergaduh dengan PKR, bergaduh dengan DAP lah, atas alasan kata kononnya nak bersendirian, ya. Tapi akhirnya kita tahulah dia bersendirian pasal dia bersamalah dengan UMNO sekarang ni, kan. Lalu kita nampak bahawa sebenarnya dia orang ni dah condong dan cenderung untuk bersama dengan UMNO, ya.
Tu yang kita tak setuju. Dan kita menghalang dan kita membantah dari sejak 2013. Ya. Kalau ikut yang Zodi kata sejak 2009 lagi. Betul lah tu. Ya, bila Tok Guru almarhum Tok Guru ni Aziz komen dan sebagainya. Lalu bila kita nampak benda ni kita tak terima. Maka cara dia orang nak keluarkan kita supaya kehendak mereka tak terhalang, maka mereka namakan kita ni pada awalnya Anwarinas. Baik. Lepas itu bila dia nampak yang istilah Anwarinas ni tak begitu berkesan, tak begitu menjadi kerana orang PAS pun ramai pada ketika itulah sokong Anwar, setuju dengan Anwar, maka dia gunakan DAP, ya. Maka istilah khadam DAP ni mula dilemparkan bila kita buat keputusan untuk tubuh Parti Amanah Negara dan keluar daripada PAS, tubuh Parti Amanah Negara. Bila kita masuk dengan Pakatan Rakyat, kita bersama dengan DAP. Tapi dia orang bergaduh. Saja-saja dia timbulkan isu lah apa yang mana memang dia tahu DAP tak akan setuju. Dan kita menjelaskan bahawa benda tu tak salah. Ini soal masyarakat majmuk, ada benda-benda yang kita kena hormat, hak yang bukan Islam dan sebagainya. Tapi dia orang gunakan ini semua khadam DAP. Dan akhirnya bila kita keluar, mereka tuduh dan fitnah, mengatakan kita ni dibiayai oleh DAP. Saya nak beritahu lah, 1 sen pun kita tak terima daripada DAP, ya. Ni orang tak tak percaya, tak pulang lah. Tapi orang yang menuduh sepatutnya keluarkanlah bukti kan. Tapi tak ada. Ya, yang diorang kena saman yang 90 juta, yang didakwa 90 juta dia terima daripada UMNO tu. Ni Abdul pun dah setuju. Memang kita terima duit UMNO. Lepas tu dia saman pun tarik balik. Ya. So hakikatnya sekarang ni dah terbukti lah. Apa yang kita kata diorang nak berdamping dengan UMNO, terbukti benar. Ya. Dah bersanding pun. Dah bersanding pun. Tapi diorang gunakan istilah khadam DAP ni, sedangkan apa yang kita perjuangkan adalah apa yang telah diperjuangkan sebelum itu. Almarhum Ustaz Fadil, almarhum Tok Guru Ni Aziz begitu mementingkan soal jaga hubungan kita dengan PKR dan DAP. Itu sikap pemimpin-pemimpin amanah. Ya, kita nak bersama. Sikap PAS dululah bila dia nak singkir kita, kita nak bersendirian. Kita nak bersendirian. Sedangkan kita tahu dia nak pergi bersama UMNO. Ini satu langkah pertama bersendirian, langkah kedua bersama dengan UMNO. Seperti mana yang kita nampak sekarang ni. So itulah istilah khadam DAP. Sedangkan keluar. Dari segi prinsip, kita pegang kepada menentang kezaliman dan menggempur pemikiran Asabiah, kita tetap dengan prinsip itu. Ini perjuangan amanah berdasarkan pada prinsip, bukan pada ikut mana-mana parti atau ikut mana-mana individu. Ni kita kena faham. Ya. So ni bila dia orang kata kita ni Anwarinas, tu pun tak betul. Ya. Kita bukan pengkagum Datuk Seri Anwar. Baik, kita pergi PKR je, tak payah buat. Kalau pengkagum Datuk Seri Anwar, masuklah PKR. Kenapa nak tu bawa Parti Amanah? Ya. Kita pun bukan pengkagum Tun Mahathir. Ya. Tu kita bersama dengan Anwar, bersama dengan Tun, nak lawan BN dulu, ya. Dan bagi kita, golongan dalam pembangkang ni memang kena bersatu. Betul. Ya, itulah sebabnya bila PH ditubuhkan, yang sanggup mengorbankan kerusi Titiwangsa tu, ya. Pasal sebelum pilihan raya tu, sebelum konvensyen Pakatan Harapan tu, kalau ingat, malam tu masih lagi tak dapat selesai. Dan Pakatan Harapan tu sama ada akan benar-benar berjaya ditubuhkan ataupun tidak, masih belum tentu lagi. Kerana rundingan kerusi tak selesai. Dan amanah yang korbankan kerusi Titiwangsa kerana bersatu tuntut satu kerusi di KL. Ya, PKR diminta PKR serahkan Titiwangsa. PKR tak sanggup. PKR kata okey, kami beri lumut. Bersatu kata kami tak nak lumut. Kami nak kerusi di Kuala Lumpur. Akhirnya amanah yang serahkan satu-satunya kerusi Kuala Lumpur tu yang ada pada kita, iaitu Titiwangsa, tu yang kita serah dan kita ambil lumut. Orang ramalkan lumut kalah. Semua pakar-pakar lah yang daripada semua parti lah. Lumut kalah. Ya, tapi Dr. Hatta alhamdulillah menang. Ya, Titiwangsa memang dijangka akan menang.
Tapi malangnya letak Sirina, akhirnya dah menang dia lompat. Hatta masih kekal bersama kita. Amanah masih kekal. Tak ada yang lompat. Kalau nak tengok orang ramalkan ataupun orang kata amanah bergolak lah apalah, tapi kita steady Tak ada yang melompat. Yang lompat tu seorang tu je. Kan? Dalam di negeri Perak tu pun orang baru sebenarnya. Dia bukan daripada geng G18 yang bersama so sekarang ni dia orang nak cari-cari nak supaya apa, pasal dia orang ni mungkin mengharapkan sangatlah amanah ni berpecah sebelum ni keluar pun ada dah orang kata amanah bergolak lah, inilah itulah tapi tak ada benda pun pasal keputusan kita keputusan bersama. Kita berhujah, kita bergaduh dalam mesyuarat sekalipun tapi akhirnya kita buat keputusan bersama. Tak ada orang yang kita ni bos kita ikut bos tak ada. Ni budaya ni bukan dalam amanah lah. Minta maaf lah kalau ada parti-parti yang lain yang buat macam tu, alhamdulillah tu pilihan mereka. Tapi bagi kita sebaik-baiknya adalah keputusan hasil daripada perbincangan dan perbahasan bersama dan cuba cari satu keputusan yang kita boleh terima bersama. Baik. Itulah sebabnya dalam amanah ni kita boleh berbahas tapi tak ada dalam hati. Kita tak simpan dalam hati. Ni budaya di kalangan G18. Baik. Dan kita harap ianya satu budaya yang boleh kita perturunkan kerana hasil dari perbincangan tu barulah keputusan yang terbaik akan tercapai insya-Allah.